Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah kepercayaan kita kepada kitab-kitab? Kita telah faham tentang beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, di mana percayakannya adalah menjadi rukun iman. Setiap pegangan dan pandangan yang betul kepada kitab Allah mestilah dengan dalil yang sebenar, dan ia menjadi perkara ma'lum minad din bid-darurah, yakni perkara yang perlu diketahui di kalangan orang-orang Islam. Oleh itu kita hendaklah memahaminya di sekitar perkara-perkara berikut yang perlu dijadikan garis sempadan kepada beriman kepada kitab di atas dasar yang sebenar. Walaupun secara umumnya, secara ijmal ataupun secara borong, kita mestilah percaya kepada semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sama ada yang kita tidak tahu nama-namanya, dan termasuklah yang kita tahu namanya yang disebut di dalam Quran: Taurat, Zabur dan Injil. Kita mesti beriman secara umum kepada kitab-kitab itu. Dan di sana ada beberapa perkara yang dihuraikan dalam kitab itu. Yang pertama, tidak sah beriman kepada kitab yang dibawa oleh ahli kitab di zaman ini, kerana ianya tidak mempunyai dalil yang diterima oleh syarak dan akal. Adapun dari segi huraian di dalam kitab-kitab itu, kerana terdapat perkara-perkara yang diubah oleh ulama-ulama mereka yang menyeleweng, kerana terpengaruh dengan kehidupan dunia, sama ada kerajaan-kerajaan yang memerintah di zaman masing-masing yang mengheret ulama-ulama ini menjadi menyeleweng, ataupun ulama itu sendiri mencari kehidupan yang mudah, meminda kitab-kitab Allah. Dan di sana ada ulama-ulama yang terus berpegang dengan kitab Allah. Ada yang sanggup menyembunyikan diri di bukit bukau, gunung ganang, di pulau yang jauh, menyelamatkan akidah mereka. Terdapat juga yang begitu. Maka dalam perkara ini kita mesti berhati-hati melihat kitab-kitab ini secara terperinci. Yang kedua, apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka sekarang ini, jika menepati dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkara yang berhubung dengan sejarah atau hukum-hukum syariat, maka secara kebetulannya tepat dengan apa yang wajib kita beriman kepadanya. Jika bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang benar dan wajib kita beriman kepadanya, dan dustalah apa yang ada di dalam kitab-kitab itu. Di sana dapat dibaca di dalam kitab-kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab lain daripada penganut-penganut agama Yahudi dan Kristian. Terdapat di dalamnya hukum-hukum agama yang menepati apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quranul Karim sama saja cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
dan nabi-nabi yang lain. Kalau cerita itu sama dengan Quran, sama dengan hadis Nabi SAW, maka wajiblah kita percaya dan beriman kepadanya sebagaimana sama yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti Adam diturunkan daripada langit ke bumi, dihala daripada syurga, ada dalam kitab-kitab itu. Berlakunya taufan Nabi Nuh, ada dalam kitab-kitab itu. Ceritanya sama. Nabi Lut alaihi salam meninggalkan negeri di mana kaumnya dibinasakan oleh Allah. Sama dengan Quran, sama dengan hadis. Maka kita percayalah kepada cerita-cerita itu. Adapun cerita yang bercanggah dengan Quran dan hadis, bercanggah dengan sifat-sifat nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, hendaklah ditolak. Umpamanya Nabi Lut berzina dengan anak-anak perempuan dia. Ini disebut dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi. Itu jahat, menghina nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, meletakkan sifat-sifat yang buruk. Nabi Ayub alaihi salam sakit sampai berulak tubuh dia. Memang sakit. Ni sampai berulak pula. Ada ulak jatuh, ambil letak pula ulak tu pada tubuh dia balik. Sabar Nabi Ayub ni. Itu melampau. Cerita yang melampau hendaklah ditolak. Bercanggah dengan sifat-sifat yang mulia yang ada pada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita kena tolak. Begitu juga hukum-hukum yang ada dalam Taurat dan Injil. Umpamanya arak diharamkan, judi diharamkan, zina diharamkan, daging babi diharamkan. Sama saja. Maka kita terima. Oleh kerana itulah kita boleh makan sembelihan orang-orang Yahudi dan Kristian daripada binatang-binatang yang halal. Disebut dalam Quran, wa ta'amuhum hillul lakum, dan makanan mereka dihalalkan kepada kamu. Kita berasa pelik sebab ada orang ngaji. Duduk kampung, tak ada orang Yahudi, tak ada orang Kristian, tak ngaji. Ini ada dalam Quran. Maka hukumnya sama saja. Babi diharamkan. Dan sebab itu mereka yang hidup di Eropah, tempat ada orang Yahudi, orang Kristian, mereka boleh makan sembelihan Yahudi dan Kristian. Kerana sama hukum. Hukumnya. Hukum qisas dan hukum hudud. Dalam Taurah ada perkara yang sama. Dalam Taurah dengan Quran. Hukum qisas dan hudud. Adapun hukum-hukum yang diubah daripada kitab Allah, arak jadi halal. Itu tak boleh. Ada Injil-Injil yang menghalalkan arak, yang menghalalkan babi. Itu sudah menyeleweng daripada hukum-hukum Allah. Kita tak boleh ikut. Bercanggah dengan Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dengan sebab itu kita kena hati-hati. Kerana kitab-kitab mereka ini sudah diubah. Yang ketiga, adapun dalam perkara yang tidak ada nas, tidak ada penjelasan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita hendaklah berwaspada dan berpeganglah dengan hadis Nabi SAW. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaykum. Rawahul Bukhari. Artinya, janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan janganlah kamu membohongi mereka, dan katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Sekiranya terdapat perkara yang tidak ada nas membetulkannya ataupun nas yang menolaknya, perkara yang didiamkan oleh Quran dan hadis Nabi SAW, juga jangan kita mudah-mudah terima. Jangan mudah-mudah ikut. Bila ada cerita yang macam ni, hendaklah kita mengatakan kami percaya kepada apa yang ada dalam kitab kami, Quran yang diturunkan kepada Nabi kami. Apa yang diturunkan kepada kamu, kalau sungguh diturun, kami percaya secara umum. Jangan percaya turuh-turuh kenyataan golongan ahli kitab ini. Masalahnya,
perkara-perkara yang dinamakan Israiliyat, cerita orang-orang Yahudi, banyak disebut di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab syarah hadis, dalam kitab fiqh pun ada juga. Ditulisnya oleh ulama-ulama kita. Ada kalangan ulama-ulama kita yang tidak mendalami dalam ilmu hadis, dia tulis dalam kitab karangan-karangan mereka. Dan orang ramai baca. Orang ramai baca. Baca tu sedap pula. Cerita yang sedap. Benda sedap, galik baca. Di antaranya ialah kisah seorang yang bernama Aud bin Anaq. Aud bin Anaq dikatakan hidup zaman Nabi Nuh. Masa taupan Nabi Nuh, dia mengarung je. Sebab dia tinggi sangat. Seorang makhluk gegasi yang sangat besar. Dikatakan sempat dengan Nabi Musa. Bila Nabi Musa berlawan dengan kaum Jabbarin, Aud bin Anaq ini, sehingga Nabi Musa melompat. Nabi Musa melompat 60 seta. Tukar Nabi Musa 60 seta. Kena ujung je. Dekat buku ladi dia, berapa tinggi tak tahulah, 60 seta, 120 seta. Tinggi Aud ni. Ini cerita dongeng yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Itu sebagai satu contoh. Di mana cerita macam ni ada dalam Qasasul Anbiya, dalam kisah Nabi-Nabi, yang diterjemah dalam bahasa Melayu pun. Dalam bahasa Melayu terjemahan dia. Ada cerita ini. Ini adalah dia antara contoh cerita yang dibawa oleh golongan ahli kitab. Disebut dalam hadis. An Jabirin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam hina atahu Umar faqala inna nasma'u ahaditha min yahudin tu'jibuna apa tara an naktuba ba'daha faqala amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahud wan nasara laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wal Bazzar. Artinya dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepadanya oleh Umar radhiyallahu an, lalu berkata kepadanya, yakni Umar kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami ada mendengar kata-kata dari orang-orang Yahudi yang menarik bagaimana pendapat Rasulullah SAW kalau kami menulis sebahagian daripadanya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, adakah kamu merasa ragu-ragu dan serba salah sebagaimana orang-orang Yahudi merasa ragu dan serba salah dalam ajaran agama mereka? Sesungguhnya aku telah membawa kepada kamu ajaran-ajaran Islam dengan keadaan jelas dan bersih, dan kalaulah Nabi Musa masih hidup, tidak ada jalan lain baginya melainkan mengikutnya. Nabi marah pada Sayyidina Umar, marah kepada mereka yang datang, minta nak tulis cerita menarik orang-orang Yahudi. Di kalangan ini ialah berlaku apabila masyarakat Islam bercampur dengan masyarakat Yahudi. Kerana orang Yahudi dibenarkan menjadi rakyat di dalam negara Islam, hidup bersama dengan orang Islam. Terjadilah perbincangan mendengar cerita di antara satu sama lain. Dan di antara mereka ada yang masuk Islam. Seperti Ka'bul Ahbar, disebut dalam kitab Ka'bul Ahbar. Ka'ab seorang pendeta Yahudi yang terkenal, masuk Islam. Wahab bin Munabbih, ini juga adalah ulama. Ulama Islam, asalnya ulama Yahudi. Dia masuk Islam. Dia jadi ulama Islam pula. Kemudian dalam mengajar, dia sebut hak-hak Islam, sebut juga hak agama dia. Bawakan daripada agama dia, dia sebut sama dalam kisah-kisah dia. Inilah yang menyebabkan ulama-ulama kita yang menjadi anak murid pada mereka menulis di dalam kitab-kitab mereka, meriwayatkan di dalam kitab-kitab mereka.
Di sana ada perkara yang menarik. Sebabnya cerita yang ada dalam Quran itu ringkas. Cerita yang ada dalam hadis ringkas. Berkenaan Nabi-Nabi. Maka dipanjang-panjangkan dengan tambahan-tambahan. Ada yang menarik. Yang menarik itu ada yang betul. Ada yang salah. Ada perkara yang diketahui betulnya, yang diketahui salahnya. Ada perkara yang tidak diketahui betul dan salahnya. Ini jadi masalah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, cerita ni sedap. Macam mana kalau kita tulis, salin, hak orang Yahudi cerita ni. Nabi kata, mu ni mengada-ngada. Nabi kata, mu ni mengada-ngada. Apa yang aku bawa kepadamu sudah terang, sudah nyata. Jangan jadi mengada-ngada macam orang Yahudi, orang Kristian. Mengada-ngada dalam agama mereka. Mu kena tahu, kalaulah sekiranya Nabi Musa masih hidup, maka Nabi Musa wajib mengikut apa yang ada dalam Quran. Nak pakai apa lagi? Apa yang dikisahkan oleh orang Yahudi. Kalau sekiranya Nabi Musa masih hidup, maka Nabi Musa mesti kena ikut apa yang ada dalam Quran. Kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Bahkan Nabi Isa alaihi salam yang disebut di dalam hadis yang mutawatir akan turun di akhir zaman. Bila berlaku fitnah, setelah berlakunya peperangan yang sangat besar, turunnya Dajjal, perang dunia yang sangat besar, turunnya Dajjal yang merosakkan orang ramai. Imam Mahdi tidak mampu menghadapi Dajjal. Maka Nabi Isa yang diangkat ke langit diturunkan oleh Allah. Pada masa Nabi Isa turun, Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut di dalam hadis, Nabi menceritakan bila Nabi Isa turun, satu riwayat kata turun di masjid, satu riwayat kata turun di gereja, membawa pengikut-pengikutnya bersama dengan Imam Mahdi. Di waktu subuh, bila muazzin ataupun Bilal melafazkan iqamah, Nabi Isa mari. Lalu Imam Mahdi berundur. Nabi Isa tolak Imam Mahdi supaya jadi imam. Tak mau jadi imam. Kerana memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang menghuraikan hadis ini untuk menunjukkan bahawa Nabi Isa, walaupun dia seorang rasul yang dipilih oleh Allah, wajib kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna mengapa Nabi Isa berundur tolak Imam Mahdi menjadi imam. Untuk menjelaskan bahawa dia diperintah oleh Allah mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ditunjuk oleh Allah boleh sembahyang, tahu apa yang ada dalam Quran, dia beri oleh Allah ilmu kepadanya. Walaupun demikian, nak menunjukkan kepada orang ramai, walaupun dia seorang rasul, dia wajib kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka yang tidak nabi? Bagaimana dengan orang zaman sekarang? Ikut undang-undang Inggeris, ikut undang-undang Perancis, ikut undang-undang Rusia, ikut undang-undang Amerika, ikut teori-teori, pandangan-pandangan manusia-manusia yang dianggap sebagai ahli falsafah, yang reka dengan akal mereka dalam masalah politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Berbagai-bagai teori pandangan-pandangan yang bercanggah dengan Islam. Bagaimana boleh ikut puak-puak ni? Kalau Nabi-Nabi pun kena ikut Quran dan hadis. Kalau Nabi-Nabi itu diturunkan sekarang, Nabi Musa kena ikut hadis. Bagaimana kita boleh pakai pandangan-pandangan yang bukan Islam? Tinggal hukum Allah, tinggal syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita fikir sendirilah bagaimana teruknya kalau kita meninggalkan Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu alam. Atau kalimah dan hurufnya.
sehingga terkeluar dari pengertiannya yang sebenar dan membuktikan tidak amanahnya mereka. Dan mereka yang tidak amanah, riwayatnya tidak boleh dipercayai, apalagi dalam perkara agama. Walaupun kita wajib beriman kepada kitab, dan iman itu sangat penting, kita kena percaya pada dasarnya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi zaman dahulu atau rasul-rasul zaman dahulu. Secara khususnya kitab-kitab yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Selain pada Quran itu sendiri, ialah kitab Taurah, kitab Zabur dan kitab Injil. Dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa kitab-kitab Taurah, Injil dan Zabur yang ada pada hari ini sudah dipindah dan diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan padri-padri mereka. Maka kita tak boleh percaya apa yang terkandung dalam kitab yang ada pada hari ini. Walaupun sebahagian daripadanya masih diamalkan. Masih sama dengan kita, seperti menyembelih binatang. Binatang yang halal hendaklah disembelih. Di mana orang Yahudi, orang Kristian, sembelih juga. Dan sebab itu, Quran menghalalkan kita makan sembelihan makan binatang ternakan yang halal oleh golongan ahli kitab. Menunjukkan Islam mengiktiraf apa yang diamalkan oleh mereka mengikut hukum Islam. Bahkan apabila keluarga yang bukan Islam masuk Islam, keluarga Yahudi, keluarga Kristian, dia masuk Islam. Keluarga Hindu pun, kerana ada asas agama yang asal dulu betul, tapi yang ada sudah diseleweng. Bila dia berkahwin, dia masuk Islam secara keluarga, tak perlu diakad nikah semula. Islam mengesahkan perkahwinan itu. Ini kena faham. Tetapi di sana ada perkara yang sudah diselewengkan hukum. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Meletakkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Meletakkan hubungan yang jahat terhadap manusia. Ini ada dalam kitab-kitab Taurah dan kitab Injil. Ini kita kena tolak dengan sekeras-kerasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendedahkan perkara tersebut di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَادُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ Inna Allah yuhibbul muhsinin. Suratul Maidah ayat 13. Artinya, tetapi kerana mereka melanggar janji mereka, kami laknatkan mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka meminda firman Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa akan melihat khianat dari mereka, kecuali sedikit dari kalangan mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, dan sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mendedahkan bagaimana penyelewengan golongan ahli kitab. Di antaranya orang-orang Yahudi yang duduk beramai-ramai di Madinah. Apabila mereka membaca kitab-kitab mereka
dan ulama-ulama mereka memberitahu berkenaan dengan kezahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu tanda-tanda yang ada pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka itu mengenalinya, yakni mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, sehingga macam kenal anak. Tanda yang ada pada tubuh anak dikenal anak itu. Begitulah mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menyembunyikan dalam keadaan mereka mengetahui. Sebabnya kerana ta'assub perkauman, fanatik kaum. Oleh kerana mereka mengharapkan Rasul akhir zaman itu dilantik daripada Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Tiba-tiba Allah melantik daripada keturunan Ismail bin Ibrahim alaihimussalam, daripada bangsa Arab. Menyebabkan mereka dengki, mereka hasad. Mereka meminda kitab Allah. Padahal mereka duduk beramai-ramai di Madinah menunggu kelahiran Nabi akhir zaman itu. Bila Nabi mari berhijrah ke Madinah, mereka tengok batang tubuh Nabi sebagaimana tanda yang ada disebut dalam kitab-kitab mereka. Mereka menolak, mereka tak beriman. Hanya sedikit sahaja. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam seorang penderita Yahudi yang ditugaskan berhujah dengan Nabi SAW, yang kita sebut kisahnya beberapa kali di sini. Bila berhujah, Nabi boleh jawab soalan-soalan itu. Menunjukkan dia adalah seorang Rasul. Melihat wajah Nabi, menandakan dia seorang Rasul. Lalu Abdullah bin Salam masuk Islam. Menyembunyikan dirinya pada awal. Bila orang Yahudi cari Abdullah bin Salam, kerana tak balik-balik, ditugaskan berhujah dengan Nabi. Abdullah bin Salam minta izin dengan Nabi SAW nak sembunyikan diri, menusuk di sebalik dinding. Mereka tanya, ada tak Abdullah bin Salam mari? Dia beritahu ada. Siapa dia? Mula tanya, siapa dia Abdullah bin Salam ni? Mereka kata, iyalah, mereka adalah orang alim kami. Orang alim kami yang sangat kami hormati. Orang yang sangat baik. Dia puji Abdullah bin Salam. Setelah mereka puji habis-habis, Abdullah bin Salam bertubik, beritahu, inilah Rasulullah. Rasulullah yang dijanjikan dia dalam Taurah. Bila sebut begitu, celaka selalu. Ini celaka, orang celaka ni. Ini jahatnya mereka ini. Mukhairiq radhiyallahu anhu, seorang Yahudi juga. Ketika berlakunya peperangan Uhud, berlaku peristiwa Uhud, ketika orang-orang munafik melarikan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Islam dalam keadaan yang susah, Islam dikepung, musuh nak serang Islam dengan bala tentera yang jumlahnya 3,000. Orang Islam yang bala tenteranya 1,300 lari, tinggal 700. Dalam keadaan begini, Mukhairiq datang menemui Nabi SAW. Mukhairiq ini seorang Yahudi. Datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia masuk Islam kerana melihat Nabi ini adalah Rasul, Nabi sungguh, dan mewasiatkan harta dia. Kebun dia kebun luah. Kalau saya mati, kebun saya wakaf fisabilillah. Ini ada orang Yahudi begitu. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Tidak beriman. Dan terang-terang Allah Ta'ala kata dalam Quran, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan hendaklah bersifat ampun terhadap mereka. Mereka dibenarkan duduk di Madinah secara tahaluf, secara persepahaman. Dibenarkan menjadi penduduk Madinah, menjadi rakyat di dalam pemerintahan Islam. Nabi menjadi ketua negara. Mereka diizinkan menjadi rakyat. Boleh berniaga di pasar Madinah. Boleh berjual beli dengan orang Islam. Bahkan Nabi SAW berhutang dengan orang Yahudi. Nabi berhutang dengan orang Yahudi.
bergadar dengan Yahudi. Padahal Saidina Osman kaya, Rahman bin Auf kaya, banyak sahabat-sahabat yang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, kalangan Ansar ada yang kaya. Mengapa Nabi pergi berhutang dengan orang Yahudi juga? Kerana nak tunjuk apa dia Islam. Apa dia Islam? Nak tunjuk sifat amanah Nabi SAW. Dan ada orang Yahudi yang masuk Islam sebab melihat amanahnya Nabi SAW. Tetapi ada kalangan mereka yang terang-terang menunjukkan ubah kitab Allah Ta'ala. Apabila berlakunya peristiwa orang Yahudi berzina, mereka lomo-arang pada muka orang yang berzina itu, lelaki dan perempuan. Diarok tunjuk ke orang ramai. Kemudian ada kalangan mereka, bagaimana kalau kita cuba Muhammad ni, cuba Muhammad SAW, bagaimana? Cuba kita pergi kat dia, tengok dia hukum macam mana orang berzina. Lalu Nabi kata, aku hukum sebagaimana yang ada dalam kitab kamu, kitab Taurat. Buka kitab Taurat. Lalu dibuka kitab Taurat. Yang ada ialah hukuman sebat dan hukuman rijam. Bila sapa dengan ayat hudud, di mana pendeta dia tutup dengan jari. Nabi tak tahu baca. Nabi tak tahu baca. Tapi di sana ada Abdullah bin Salam. Ada sahabat-sahabat kalangan Yahudi yang masuk Islam. Ada sahabat-sahabat yang tahu bahasa Ibrani. Akak tanganmu tu. Mu tutup dengan jari. Lalu dibaca. Tiba-tiba di dalamnya ada hukum hudud di dalam kitab Taurat. Menunjukkan mereka meminda hukum Allah Ta'ala. Didedahkan oleh mereka yang masuk Islam apabila orang-orang besar melakukan zina. Banyak orang besar, raja melakukan zina, takut dihukum, mereka pindah hukum Allah Ta'ala. Pindah syariat Allah Ta'ala. Pindah peraturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan. Ini kerja orang Yahudi. Kalau ada orang Islam buat perangai begitu, jadi ikut perangai Yahudi. Kena bertaubat. Tak boleh. Tuhan kata, fa'fu anhum. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan ampunkan mereka. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Tetapi ada kalangan mereka yang khianat. Bila khianat, dalam peristiwa Ahzab, mereka memberi ruang pada musuh supaya musuh masuk menyerang Islam dari belakang. Namun Allah Ta'ala menyelamatkan Islam dan Islam menang. Mereka tak boleh nak buat apa. Dan Nabi balik daripada Ahzab. Allah Ta'ala memerintah Nabi menyerang Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir dan Yahudi-Yahudi yang lain selepasnya. Mereka dijatuhkan hukuman bunuh. Yang balik dijatuhkan hukuman bunuh. Yang tak balik menjadi tawanan. Dalam kabilah yang lain, Nabi menghalau mereka daripada Madinah. Kan mereka adalah pengkhianat. Ada kalangan orientalis mengatakan bahawa Islam telah melakukan pembunuhan beramai-ramai. Itu salah. Bukan pembunuhan, ini hukuman. Hukuman kerana mereka mengancam keselamatan negara. Mana-mana negara dalam dunia, bila ada pengkhianat yang boleh menyebabkan musuh menyerang negara, boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Ini hukum syariat Islam mengatakan demikian. Undang-undang antarabangsa pun boleh begitu. Amerika pun hukum bunuh, Rusia pun hukum bunuh, China pun hukum bunuh, England pun hukum bunuh terhadap pengkhianat negara yang membocorkan rahsia negara dan seumpamanya. Ini hukum. Namun yang tidak balik tak dihukum. Kanak-kanak tak dihukum, perempuan yang tak terlibat tak dihukum, orang tua yang tak terlibat tak dihukum. Kalau dia habis, tak ke siapa orang puang, orang tua, kanak-kanak pakai bunuh habis. Kan beza kata antara Islam dengan mereka. Kena faham dalam bab ini. Firman Allah Ta'ala, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum bima kanu yasna'un. Suratul Maidah ayat 14. Artinya, dan di antara orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, orang Kristian, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka.
tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang telah diberi peringatan kepada mereka dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sehingga hari kiamat. Dan Allah akan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini puak-puak Kristian. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Isa AS. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah apabila Allah mengutuskan Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah menjadi rasul kepada kamu untuk membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan untuk memberitahu berita gembira berkenaan kezahiran seorang rasul selepas aku yang bernama Ahmad, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Isa alaihi salam mengisytiharkan diri menjadi rasul dalam usia yang sangat muda, ditunjukkan luar biasanya sejak kanak-kanak dan dizahirkan oleh Allah secara luar biasa melalui ibu yang tidak ada ayah, Maryam, yang dinazarkan oleh ibunya kalau boleh seorang anak nak letakkan di rumah ibadat, di masjid untuk beribadat, beriktikaf di masjid. Tak sebut lelaki dan perempuan. Tiba-tiba yang dilahirkan anak perempuan, maka duka citalah dia. Dia sudah menazar anak perempuan pula. Ingat ke lelaki? Yang perempuan sudah tentulah macam mana nak biarkan dia dalam keadaan haid bila sampai umur, dalam keadaan yang lemah macam mana. Lalu diilhamkan kepadanya supaya dia serahkan kepada mereka yang duduk di masjid itu. Maka dijalankan undi kerana berebut. Maka Allah memilih Nabi Zakaria untuk menjaga Maryam. Dan Allah menunjukkan karamah Maryam alaihi salam ketika berada di masjid Baitul Maqdis beribadat. Setelah sampai usianya menjadi anak dara, lalu Allah mengutuskan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang juga mengujinya. Jibril sudah tentulah berupa manusia. Manusia yang lawa, yang cantik, bukan sembarangan. Lelaki yang cantik. Mengatakan dia adalah utusan Allah untuk mengurniakan anak kepada dia. Maryam kata, bagaimana aku boleh anak? Aku tidak berzina. Aku bukan orang jahat. Jibril kata, itu kehendak Allah Ta'ala. Maka Jibril meniup melalui lengan bajunya. Ditiupnya roh. Ditiupnya malaikat, tidak lelaki dan tidak perempuan. Malaikat ni bukan lelaki puan nak berzina macam mana? Malaikat tak boleh makan. Malaikat tak ada nafsu. Dia datang merupakan diri dengan seorang lelaki. Disebut dalam Quran kisah-kisah ini. Wajib kita beriman kepadanya, kita percaya. Allah Ta'ala menjadikan Adam tidak ada ayah dan ibu, menjadikan Hawa tidak ada ibunya melalui Adam telah rusuk. Allah menjadikan Maryam dengan tidak ada bapanya. Dengan kun fayakun, Allah Ta'ala maha berkuasa, jadi dan jadi. Maka Maryam mengandung dengan tidak ada bapa, dengan cara yang luar biasa. Maka orang menuduh dia berzina. Yahudi tuduh dia berzina. Kemudian setelah dia melahirkan anak, dinamakan Isa alaihissalam. Allah Ta'ala jadikan Isa bercakap. Sebaik saja dilahirkan, masih marah bercakap, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Dengan kalimah-kalimah yang indah, yang cantik, keluar daripada mulutnya, disaksikan oleh Bani Israel. Mereka tergamam melihat apa yang berlaku. Budak bayi yang masih merah terus bercakap.
Ini luar biasa. Luar biasa. Bukan pasang kaset. Cakap sungguh. Mulutnya bergerak, bercakap dengan fasih. Setelah Isa di masa kanak-kanak ditunjukkan mukjizat. Mukjizat. Dia mengambil tanah liat, dipicitnya macam burung, ditiupnya terbang jadi burung. Dan memberitahu makanan yang ada di rumah, yang disimpan di rumah. Kanak-kanak yang bermain dengan dia beritahu, ada simpan makanan, duduk sini. Dengan tanda-tanda dia adalah mendapat ilmu daripada Allah Ta'ala. Setelah dilahirkan menjadi Rasul, memberitahu kepada Bani Israel berkenaan dengan hukum Allah, menasahkan sebahagian yang ada dalam Taurat. Sebahagian hukum yang ada dalam Taurat dinasahkan, sebahagiannya diteruskan. Hukum Taurat, hukum hudud, hukum qisas, ini diteruskan. Makanan halal dan haram sebahagiannya dinasahkan. Diharamkan makan lemuk, dihalalkan, dinasahkan dengan Injil. Nabi Isa menyampaikan perintah Allah Ta'ala. Sekali dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tiba-tiba Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Mereka nak bunuh Nabi Isa AS, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit, tak berjaya dibunuh dalam usia 30 tahun. Dan dijanjikan oleh Allah akan turun di akhir zaman. Akan turun di akhir zaman, memimpin umat Islam bersama Imam Mahdi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, membunuh Dajjal dan membunuh orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul di Palestin ramai-ramai pada hari ini. Akan berlaku masanya. Nabi Isa akan turun. Bila Nabi Isa diangkat ke langit, orang Kristian berbalah. Ada yang kata Nabi Isa dibunuh dan disalib. Lalu mereka menyembah salib. Sesat menyembah salib. Ada yang kata Nabi Isa adalah anak Tuhan. Tuhan berkahwin pula dah. Anak Tuhan. Nabi Isa macam Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina, tukang sihir. Orang Kristian kata Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Dua-dua adalah menyeleweng. Menyeleweng, berpecah. Bertimbul berbagai-bagai mazhab. Mazhab yang berperang dengan ajaran Islam yang sebenar, masuk Islam. Bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Mazhab yang tak masuk Islam ini, banyak pula berpecah. Ada Ortodok, Protestan, Katolik, Ortodok, macam-macam mazhab pula. Berpecah sesama sendiri dan berperang di antara satu sama lain. Berperang di antara England dengan Ireland. Mazhab Katolik dengan Protestan berperang. Berbunuh berpuluh-puluh tahun. Di Rusia, mazhab Ortodok berperang dengan Kroasia yang mazhab yang lain. Berperang di antara satu sama lain. Kemudian padri-padri mereka meminda kitab Allah Ta'ala. Meminda kitab Allah Ta'ala. Apabila padri-padri menjadikan mereka berkuasa untuk mengampunkan dosa orang. Bila orang buat dosa, boleh minta maaf dengan padri bagi pihak Tuhan, dan boleh bayar ke padri. Bayarlah berapa ribu, berzina ke, minum arak ke, piti banyak, beri piti ke padri, padri suruh Tuhan ampun. Ini mengarut semua ni. Ajaran mengarut. Kemudian padri dah meminda babi yang diharamkan dihalalkan. Babi yang dihalalkan diharamkan. Kemudian ubah semayang. Semayang ada muzik pula, ada sunnah semayang pula. Ada muzik. Meminda agama Allah Ta'ala. Pada asalnya padri mendapat pengaruh yang besar dalam masyarakat. Berbalah dengan istana, berbalah dengan raja. Lalu mereka mengubah kitab Injil. Perkara yang berkait dengan politik raja, itu hak dunia. Perkara yang berkait dengan agama, itu hak padri. Maka berlakulah pemisahan di antara politik dan agama. Agama suku, politik suku. Ini dalam kitab Injil yang diubahkan. Orang Islam pun ada juga penipuan yang ikut Kristian ni. Ini kena faham. Kemudian berlaku pula revolusi industri di barat. Apabila orang-orang barat mempelajari ilmu sains,
di Spanyol daripada orang Islam. Belajar ilmu sains di Mesir, belajar ilmu sains di Baghdad, belajar ilmu sains. Maka lahirlah ilmu perubatan, ilmu perandarstian, ilmu pertanian, mencipta berbagai-bagai alat. Di mana ilmu sains ini dipelajari daripada orang Islam. Di mana perkara sains tidak ada dalam Injil. Tak ada dalam Injil. Maka timbul pertemuan di antara kitab Injil dan ilmu sains. Sehingga padri-padri mengatakan mereka yang kata dunia bulat kafir. Mereka yang ikut sains kafir. Menyeleweng. Berbalah di antara sains dengan Injil. Maka dipisahkan sains dengan agama. Sains suku, agama suku, politik suku, agama suku. Dunia suku, agama suku. Ini adalah menyeleweng daripada kitab Allah Ta'ala. Yang dilakukan oleh orang-orang Kristian. Dan kita orang Islam pula, ni ajar dia orang putih pula ilmu ni. Orang putih Marisin ni, orang putih Kristian. Dia ajar ilmu ni masuk dalam pada kita pula. Menyebabkan kita terpengaruh dengan mereka. Ini adalah di antara penyelewengan orang-orang Yahudi dan Kristian daripada agama Allah Ta'ala. Setiap orang yang mentahqiq akan mengetahui benarnya apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Oleh itu berimannya seseorang itu kepada kitab Allah mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan penjelasan yang sebenar dari Rasulullah SAW. Jadi kita kena balik pada Quran dan balik pada hadis Nabi SAW. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam. Kita sambung pula dengan kitab beriman kepada hari akhirat.